Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada doktor. Pada hari ini ataupun interview pada kali ini saya akan menginterviewkan kepada kawan saya iaitu boleh tak awak perkenalkan diri awak kepada. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Safaruddin bin Saiman. Saya daripada Fakulti Undang-Undang dan saya merupakan pelajar tahun 1. Okay, Safar, since Safar dah tahu kan apa yang kita akan buat pada sesi interview ni, so Lisa akan mulakan dengan soalan pertama di mana uh, Safar dalam bidang apa orang kata khidmat bakti ni dah berapa lama? Sejak bila Safar dah buat kerja khidmat bakti ni? Boleh Alright. Safar explain sikit Okey, cerita tu? berapa lama saya dah lama berkecimpung lah orang kata Okay. dalam khidmat bakti ni. Baik, saya telah memasuki program khidmat bakti ini semenjak saya berada di tingkatan 5, di mana guru saya telah memberikan saya saranan untuk melakukan satu kegiatan volunteerism dengan kerjasama Korea Selatan. Okey, dalam program itu kami diminta untuk menunjukkan bagaimana perbezaan antara budaya yang wujud di Malaysia dan di Korea Selatan dan bagaimana kami sebagai pelajar dapat meningkatkan um, nilai moral dan insan dalam kalangan masyarakat terutamanya di Sabah berkenaan dengan khidmat sosial itu dan perbezaannya yang terdapat di Korea Selatan. So Safar dah berkecimpung dalam bidang khidmat bakti ni sejak form 5 iaitu daripada 2000 2019. 2019. Ya Okay. betul. Since Safar dah lama juga dalam bidang ni dalam berapa Mhm. tahun, boleh tak dalam Safar ceritakan sikit satu program yang Safar dah buat memberi impact kepada Safar ataupun society. Tapi explain sikit lah apa program tersebut dalam masa kira dalam 2 tahun ni apa program yang Safar dah buat. Macam tu faham tak? Kira what have you done during those 2 years? What program have you done for volunteering within these 2 years? Oh, yang memberi impak kepada Ah, masyarakat lah. ya. Okay. Okay. Kalau memberi impact kita pergi the next question. Tapi macam ceritakan sikit program tu. Oh, Kalau boleh, program-program yang ke arah khidmat bakti lah ah, dalam masa 2 tahun ceritakan ni. satu program tu dulu. Okey, Boleh? baik. Okey, antara program khidmat bakti yang saya pernah ikut, adalah dia bukanlah satu yang orang kata terlalu memberikan perkhidmatan kepada masyarakat, tapi, saya mengikut satu program, perbarisan, kontingen perbarisan untuk wakil daripada Kementerian Belia dan Sukan, di mana saya dan rakan-rakan, mengikuti program itu sebagai kaki tangan, sukarelawan. Okey, program ini, adalah satu program yang dijalankan untuk, mengumpul semua mahasiswa dan mahasiswi daripada seluruh IPT dan IPTS di Malaysia. So, kontingen perbarisan. Kontingen perbarisan tu berlaku pada berapa hari bulan berapa dan juga di mana perarakan tu berlaku. Dia bermula pada tanggal 27 bulan, sebelum Ogos, Jun, Julai, 27 Julai sehingga tanggal, maafkan saya, 27 Ogos sehingga tanggal 31 Ogos. Kami, bersama-samalah mempelajari bagaimana, pertunjukan yang perlu dipaparkan kepada masyarakat-masyarakat untuk menyambut Hari Kemerdekaan pada waktu itu yang dijalankan, di Putrajaya, ya, di Putrajaya pada waktu itu. Kami memakai pakaian tradisional orang-orang Melayu, Cina, India dan bangsa-bangsa yang ada di Sabah Sarawak. So, perarakan tu bukan sahaja merangkumi Sabah Sarawak tapi seluruh Malaysia. Ya betul. Mahasiswa seluruh Malaysia. Betul. Jadi, bermula daripada pukul berapa hingga pukul berapa untuk persiapan Safar daripada UKM kan? Safar duduk di UKM, College Syaitan On, betul? Uh, untuk program Betul. ni, Yes. kami duduk di Universiti Putra Malaysia. Kami duduk di sepanjang program itu berlangsung, kami ditempatkan di UPM, specifically di College 14 ataupun College Rumpun dan latihan kami bermula seawal 3 pagi dan berakhir dalam pukul 2 petang. Ya. So, pengalaman Safar tu berada di UPM dan juga menyertai perarakan di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Belia Sukan. Perasaan Safar dan rakan-rakan Safar waktu daripada awal pagi hingga ke petang dan juga persiapan samping dan sebagainya. Okey, memang pada waktu itu agak penatlah saya boleh katakan sebab kita bangun pada seawal 3 pagi, dan kita bergerak terus ke Putrajaya untuk melakukan latihan, kesemua latihan-latihan yang diperlukan. Memang agak penat dan, orang kata burn out jugalah sebab
pelatihan itu berlangsung daripada 27 sampai 30 30 Ogos. Jadi dia memakan banyak tenaga. Lepas tu kesukaran untuk beradaptasi sebab ramai pelajar kan di seluruh Malaysia, jadi kita agak sukar untuk saya yang susah sikit nak bersosialize dengan orang. Tapi apa yang boleh saya katakan, satu pengalaman yang sangat menarik lah sebab kita bersama-sama sebagai mahasiswa, kita ingin memperagakan, menunjukkan bagaimana semangat itu kita lontarkan kepada masyarakat tentang kebudayaan yang wujud dalam Malaysia. Tu menarik, menarik. Okey, Safar since Safar dah masuk dengan rakan-rakan Safar bukan saja daripada Sabah Sarawak, juga Safar mengenali ramai orang baru. Apa 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 orang kata peluang ataupun benefits ada Safar menyertai perbarisan tu? Apakah benefits you joining the perbarisan Mhm. dan juga apakah impact yang dia memberi kepada Safar dan juga kepada rakan-rakan sekeliling yang menyertai itu juga, menyertai perbarisan ni? Okey. Benefits faedah lah kan? Ya, Okey. betul faedah. Faedah yang saya dapat melalui program ini, pertama, rasa semangat dan cinta akan negara tu mungkin agak klise kedengarannya, tapi sebenarnya sebagai pelajar, terutamanya mahasiswa-mahasiswi ni, kita semakin lupa sebab yang kita tahu kita hanya nak belajar dan Betul, kita nak capai pointer yang baik. betul. Tapi apabila seluruh mahasiswa digabungkan di bawah kementerian tersebut dan kita sedaya upaya untuk menggambarkan rasa cinta terhadap negara itu, saya rasa macam ada semangat kekitaan antara semua pelajar. Itu satu. Kedua, saya dapat mempelajari bagaimana pelajar daripada IPTA lain, IPTS lain, bagaimana mereka berhubung dengan universiti-universiti masing-masing. Sebab ada di antara kita orang yang datang daripada mahasiswa MPP ataupun Majlis Perwakilan Pelajar, ada yang datang daripada badan-badan pelajar, sekretariat kolej. Jadi mereka semua mempunyai daya kepimpinan yang sangat-sangat efektif dan efisien untuk diterapkan terutamanya dalam kalangan masyarakat. Jadi seperti yang Safa cakap, mahasiswa-mahasiswa ni adalah berjawatan kuasa berorganisasi seperti MPP, which is Majlis Perwakilan Pelajar, ataupun Jawatan Perwakilan Kolej dan sebagainya. So, Safa masih kontak dengan mereka untuk berorganisasi atau bersosial bersama mereka Betul. sekali-sekala. Ada? Saya masih mempunyai beberapa kenalan rapat terutamanya daripada UiTM, daripada UPM dan daripada UPSI sendiri. Sebab saya juga merupakan salah seorang majlis eksekutif pelajar di UKM ni, di Coach Dato' On. Jadi kami sering bertukar pendapat bagaimana cara untuk kita pentadbiran dalam organisasi tertentu. Macam kalau saya lebih ke arah college, tapi kawan-kawan saya lebih ke arah universiti sebab mereka adalah MPP. Tapi dalam rangkuman yang sama, skop kerja yang cukup sama, iaitu untuk mentadbir-pentadbir kolej dan meningkatkan kebajikan mahasiswa. Oh, di situ satu faedah yang Safar dapat lah, which is bertukar pendapat bersama rakan-rakan Safar daripada universiti lain, di mana bukan sahaja tentang universiti tapi juga college-college di antara mereka juga, Betul. betul. Okey, jadi satu lagi Safar, untuk soalan yang seterusnya kalau boleh, since Safar kata Safar menyertai perbarisan itu dalam masa terdekat dan aktiviti yang dilakukan ataupun latihan yang dilakukan adalah sangat-sangat dalam sangat singkat, which is daripada awal pagi sehingga Mhm, lewat petang. mhm. Jadi, uh, daripada situ kita dapat kekurangan dia sedikit. Apakah pandangan Safar sebagai seorang peserta yang dah memasuki pertandingan menyertai perbarisan tersebut, apakah macam penambahbaikan yang boleh dilakukan di perbarisan tersebut ataupun di bawah Kementerian Pendidikan yang memberi program-program ni kepada mahasiswa? Apakah penambahbaikan? Penambahbaikan lah dalam program-program ni. Okey, baiklah. Dalam program-program yang ke arah orang kata khidmat bakti ataupun volunteerism ni, penambahbaikan yang perlu adalah semangat kekitaan itu. Bukan sahaja satu perkara yang perlu tapi satu perkara yang perlu kita semai juga. Hal ini kenapa? Sebab kekurangan yang saya lihat dalam program tadi, pihak-pihak pentadbir ataupun pengurus daripada program itu agak kurang untuk berinteraksi ataupun engaging dengan kita orang sebagai peserta-peserta. Kami lebih diletakkan dalam satu tempat, macam kami hanya berfokus kepada latihan-latihan yang diberikan dan macam itulah, hanya latihan-latihan yang kami akan perlu buat. Tapi untuk bersama-sama untuk memupuk lagi untuk datang, encourage us to join more volunteerism work is something that I can say very less. I think that one of the things they should add or maybe
buat improvement is maybe engage us untuk join a lot of volunteerism work. For example, because KBS is actually one of the kementerian Yeah, yang they encourage us, especially mahasiswa-mahasiswi ni untuk join volunteerism work. Then I couldn't actually see how they supposed. the progress they doing. Betul. So as a student, like as a student, what kind of point of view like they could do to encourage us as students, especially like students who has never been volunteering or students who like want to go but don't know how. Sometimes, as we know, like in anywhere we go, organizations, university or whatsoever, we know there's hierarchy inside that where like only certain people will go, certain people will not. So like how do you like avoid this or improve this mentality to help students to go and volunteer, like Oh, which is like something similar to what you're doing right now, which is where you're participating the Peparisan. So how, like from your point of view, like you as a student, as a law student, how do you like can okay. All right. Okay. She's mentioning a law student. All right. Okay. As a law student. Okay. I'm not gonna give my answer specifically because I'm a law student. I'm just gonna, like provide my answers, especially when we as students, we are university students, and doing volunteerism work is very, very important, especially on our resumes, because we're not just, it is orang kata nilai tambah. Yes, nilai tambah. When we do volunteering work, that means we really care about our community. And then we not become the um orang yang hanya mementingkan kewangan, orang yang hanya mementingkan nilai peribadi. Tidak, kita menyentuh, kita menyantuni bagaimana masyarakat di sekeliling kita sebab kita hidup dalam sesuatu masyarakat. So sebagai pelajar, apa yang saya boleh katakan, kita perlu datang, kita perlu melihat bagaimana cara untuk kita meningkatkan lagi kebajikan masyarakat kita, kepentingan masyarakat kita. Sebab jika kita membantu orang lain akan bantu kita dalam masa yang sama. So sebagai a law student juga, saya nak katakan kita memupuk, dalam kita meningkatkan menguatkuasakan undang-undang, kita juga melihat kepentingan-kepentingan yang ada dalam sosial. okay, okay apa Interesting. pandangan-pandangan yang baik, sangat bagus. Okay, so kita akan proceed kepada program yang kedua pula, ya. Mhm. Boleh. Alright. Boleh, boleh. Okay, sekarang kita akan pergi kepada program yang kedua. Okay, untuk yang program kedua ni, boleh Safar perincikan program tersebut. Program khidmat bakti Safar yang Safar dah buat kat Okay, situ. boleh. Perincikan. Um, Program seterusnya yang saya pernah join, dia bukanlah satu program. Dia lebih kepada amal kebajikan yang berbentuk lebih kecil sebenarnya. Boleh. Okay, program yang saya buat ni, okay, saya tak nak sebut program, saya kata aktiviti boleh. Boleh. Okay, Buat aktiviti aktiviti boleh. kebajikan yang saya buat ni adalah membersihkan masjid setiap hari Jumaat. Wah, Hmm. Pada setiap hari Jumaat, start pada pukul 9 pagi, saya dan rakan-rakan akan membersihkan masjid lah. Kami akan menyapu, kami akan bersihkan tandas, kami akan mop lantai, kami akan lap tingkap, dan kami akan banyak perkara-perkara lain yang lebih berkaitan lah. Dia macam satu gotong royong, tapi gotong royong dalam perkarangan masjid sahaja so bermakna selepas solat Jumaat ke sebelum solat Jumaat? sebelum solat Jumaat. Sebelum solat Jumaat. Oh, so maksudnya Safar dan rakan-rakan Safar pergi ke masjid. Masjid tu bersihkan masjid sebelum orang datang untuk solat Jumaat. Betul. So, apa faedah yang Safar dan rakan-rakan Safar buat perkara tersebut? Terutama macam dihaskan pada hari Jumaat sahaja. Okey, faedah. Okey, faedah yang pertama dapat pahala lah sebab kita orang Alhamdulillah, Islam. amin. Alhamdulillah dapat pahala. Yang kedua, jika kalau kita buat amal kebajikan ni, aktiviti kebajikan membersihkan masjid ni, kita boleh menyantuni orang tua, kita boleh berkawan, kita boleh merapatkan hubungan silaturahim sebab rakan-rakan yang bersama-sama dengan saya ni adalah orang-orang di perumahan juga. Maksudnya pada hari-hari biasa, Isnin sampai Khamis mungkin semua orang dalam rumah, ada yang kerja, tapi setiap pagi Jumaat sebelum solat Jumaat berlangsung, kami akan pergi ke masjid lah untuk membersihkan kawasan perkarangan masjid. Yang lelaki akan membersihkan apa semua, yang perempuan akan masak. Masak untuk apa? Masak untuk kita orang yang lepas bekerja ni, kita akan makan ramai-ramai. Tapi dalam masa yang singkat lah sebelum Jumaat berlangsung. Bermakna aktiviti yang dilakukan itu bukan hanya kepada lelaki sahaja, tapi Tidak. ada juga kepada perempuan Ada juga. juga. Betul. Oh, time tu Safar ada tak berminat siapa-siapa ke time tu memasak? Dia tahulah kan kita. Tak ada sebab saya hanya fokus untuk dapatkan pahala. Amin, Alhamdulillah. Alhamdulillah. So macam, okay, seperti Safar kata,
kita dapat mengenali orang tua, kita dapat Hmm. pahala kan. Yang perempuan juga dapat menimba ilmu daripada memasak, yang lelaki juga dapat belajar untuk mengemas. Mhm. Jadi, selain itu, adakah perkara yang Safar dan rakan Safar buat pada hari Jumaat ni diterapkan sampai sehingga sekarang? Betul. Sekarang ni diterapkan, tapi agak terhenti selepas wabak COVID baru-baru ni. Cuma dia bergerak lagi lah. Dalam masa 2 tahun ni kita orang masih kerap membersihkan kawasan masjid setiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat. Hmm. Sangat-sangat menarik. Jadi, um, eh, tak apa, nanti aku boleh potong. Ni kan, ni dah cakap kan impact of activity kan. Dah tadi kan? Impact Dah, belum. macam belum lah. Okay. Tak apa, nanti aku boleh potong. Okay. Okay, so, impact Safar buat aktiviti ni, apakah impact dia kepada diri Safar, Mhm. rakan-rakan Safar, dan juga kepada komuniti sekeliling atau komuniti masjid. Mhm. So, kita ada 3 peringkat. Diri sendiri, Rakan-rakan, rakan, dan juga, komuniti. yes. Okey. Impact kepada diri saya sendiri, dia menyemai sifat untuk ingin menjaga kawasan tersebut, ingin menjaga masjid tersebut. Dan dia meningkatkanlah nilai-nilai sosial sebagai seorang Muslim untuk terus menjaga rumah ibadah kita. Kalau faedah kepada rakan-rakan saya rasa mungkin dapat menyemailah juga sifat kerjasama dan silaturahim yang saya dah mention tadi. Sebab dalam kalangan kita pun adalah rakan-rakan yang ada kerja masing-masing. Tapi dengan adanya program-program ataupun aktiviti kebajikan ni, bolehlah kita bersama-sama untuk like come and then do all the work together, the communal work. And then benefit yang kepada community pula, saya melihat bagaimana masyarakat pada waktu itu saling bantu-membantu dan saling bekerjasama. Mungkin jawapan saya ni agak sama untuk semua, tapi the main point is kerjasama, nilai sosial dengan um, silaturahim tu dia terbentuk sebab dalam masa sama kita kan masyarakat yang berbilang kaum. Jadi cuma yang menyatukan kita adalah agama. So agama ini dia memupuk perpaduan lah. So, apa pandangan Risa daripada Safar cakap ni, yang apa Risa boleh dapat tangkap adalah melakukan aktiviti ni dapat menarik perhatian orang muda seperti kita untuk Betul. datang ke surau, datang ke masjid, mengenali dengan pihak-pihak masjid, pihak orang tua yang sentiasa berada di sana. Di situ juga kita boleh rasa mungkin ada aktiviti masjid yang merangkumi juga merangkumi kita sebagai orang muda untuk datang, dan juga mungkin ada aktiviti menarik di surau tu. Betul ke? Setahu saya ada. Cuba explain sikit apakah macam daripada impak Safar buat aktiviti sekecil tu dapat menarik perhatian orang lain juga untuk datang untuk apa? Datang ke masjid. Okay, untuk solat tu of course kita solat di masjid, dan juga melakukan aktiviti di masjid. Okey. So masjid kami ni dia bukan tempat untuk beribadah je tau. Dia ada banyak aktiviti-aktiviti lain. Contoh macam kita buat pertandingan azan, pertandingan pidato, pertandingan mewarna, kita buat dekat masjid tu. So kalau tempat masjid ni kita jadikan sebagai rumah ibadah dan pusat masyarakat, dia lebih memupuk orang lain untuk datang, tengok, untuk join kita, and then dia boleh melihat kita beramai-ramai lah dekat situ. So dia macam satu bentuk ataupun satu platform yang mewujudkan rasa ingin bersama antara semua orang. So means that um, kita nak untuk getting involved. Dia tak adalah fear of missing out. Dia So kita just macam getting involved ni, macam kita nak juga bersama mereka untuk berkhidmat bakti betul. sesama sesama Betul. sesama agama, sesama Dia rakan-rakan. kita nak contribute. That's actually a very good phrase. We want to contribute To to society. our society, especially when it comes to our religion. Yeah, we want to make sure Betul. that the place where we pray, where we held communal Kita activities. nak hidupkan balik kita punya surau dan masjid Betul. dengan orang-orang muda, bukan saja orang tua tapi orang-orang muda seperti kita, untuk pergi untuk dialu-alukan untuk Hmm, datang ke masjid. Okay, faham. betul. So, aktiviti ni, okay, mungkin benda ni dah berulang sekali kot dalam interview ni kot. Okay, kalau kita concludekanlah dekat sini untuk Aha. aktiviti kedua, aktiviti masjid, kita panggil lah aktiviti masjid. Safar dapat apa? Apa yang Safar
benefit daripada melakukan aktiviti ni? Apa yang saya dapat daripada aktiviti masjid tadi tu lah. Masjid. Bukan sahaja mengemas masjid sebelum solat Jumaat, tapi macam kira apa-apa yang berlaku dalam perkarangan masjid tu. Safar kan dah volunteer ni. So, Mhm. bermakna tak mungkin sahaja mengemas masjid, mungkin ada lain seperti Safar tadi kata ada pertandingan pidato. Betul. Mungkin di situ apa yang Safar dapat apa perkara yang kecil tu memberi impact apa Impak kepada kepada memberi diri ataupun kepada orang lain? tak kepada diri Safar. Okey, kepada diri saya. Okey. Impak yang dapat saya ambil Hmm? daripada aktiviti ataupun, um, kerja amal ni, Hmm? dia dapat menjadikan diri saya sebagai seorang yang lebih bertanggungjawab, seorang yang lebih, um, amanah. Walaupun konteks dia agak kurang relevan, tapi saya boleh katakan, dia boleh menjadikan saya sebagai, dia wujudkan satu mindset kepada saya, inquiry yang kita sebagai orang Islam ni kenapa kita tak boleh? Kenapa kita hanya biarkan mereka sahaja? Jadi dia memupuk sifat tanggungjawab tu untuk saya bersama-sama join diorang membersihkan kawasan masjid tu dan dalam masa yang sama contribute kepada society juga. Hmm. Alright, Safa, sebelum kita tutup interview kita pada sesi ini, Lisa ada satu soalan. Okay. Boleh tak Safa bagi pandangan ataupun nasihat kepada orang yang ingin menceburi bidang volunteer di Himat Bati ni? Tak kisahlah dari segi apa-apa. Macam contoh, macam Risa. Safar kenal Risa dah lebih kurang setahun, betul tak? So, Safar, tahu kan Risa tak pernah berkhidmat bakti di mana-mana society, organisasi atau di mana-mana saja. Faham? So, apakah nasihat Safar untuk Safar beri untuk orang mulakan langkah pertama tu? Oh, Macam tu. Seperti orang seperti Arisa macam tu. okey faham. Okey. Kalau Risa nak buat kerja-kerja macam ni, Risa kena ingat, kerja ni agak kurang pemerhatian daripada orang. Mungkin apresiasi tu tiada, kemungkinan akan ada. Tapi kalau kita tak mula, siapa akan mula? Kalau macam saya, sebelum saya start, saya akan fikir kalau saya tak buat, siapa akan buat? Betul? Jadi kalau Risa nak buat, walaupun tiada apresiasi, tiada sokongan, tapi kalau pada pandangan Risa, kalau Risa rasa perkara tu betul dan perlu untuk dibuat, Risa just buat. Betul, betul. So, itulah nasihat kepada Risa dan juga rakan-rakan Ya, yang betul. bakal tengok kepada ni. Aha, betul. Alright, okay. Doktor, itu saja bagi sesi interview kali ini. Saya harap doktor menikmati sesi interview yang dua yang telah saya buat. Pertama dengan rakan saya Lukman daripada Kelantan dan rakan saya Safar daripada Sabahan. So, itu sahaja. Dan kami berkenalan di College Dato' On dan juga apa? Teater, betul. Teater. Kami berkenalan teater dan Seronok doktor? pernah berteater bersama. Okay. Ya. Itu je doktor. Terima kasih. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye doktor.